Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasal ketiga, muka surat 11. Sifat riak pula yang dimiliki oleh seseorang adalah sesuatu tanda bahawa di dalam jiwanya sunyi dari merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka cuma memperelok-elokkan dirinya semata-mata kerana makhluk, dan mereka tidak yakin dengan apa yang diketahui oleh Tuhannya. Barang siapa yang beramal saleh dan amat mengharap orang lain mengetahuinya agar ia diagungkan, maka dia adalah seorang yang riak, menunjuk-nunjuk dan jahil. Matlamatnya hanya dunia. Orang yang benar-benar zuhud adalah orang yang tidak melatah dengan pujian orang lain dan upahan yang diberikan. Namun sebodoh-bodoh manusia membuat amalan akhirat sekadar untuk dunianya. Sepatutnya walaupun dia tidak berupaya untuk berlaku zuhud, cukuplah dia mencari dunia dengan memohon restu dari sang pemilik dunia yang Maha Esa. Sesungguhnya semua jiwa manusia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menerima dan mengkabulkan apa yang diharap dan dipintanya. Penyakit hasad pula adalah musuh Allah yang nyata. Orang yang bersifat hasad sebenarnya cuba mempertikaikan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba pilihannya. Seandainya ada terlintas di jiwa insan perasaan ini, dia telah cuba untuk mencanggahi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia telah biadab dengan sang pencipta yang maha bijaksana. Orang ini layak mendapat kebinasaan. Hasad ini boleh berlaku dalam urusan dunia seperti kedudukan dan kekayaan. Ini merupakan yang sekecil-kecilnya, namun sewajarnya orang itu bukan dijauhi tetapi dikasihi, memandangkan sebenarnya ia sedang diuji. Di samping itu, sepatutnya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana ia telah terselamat dari ujian itu. Hasad juga boleh berlaku dalam urusan ilmu dan amal. Sesuatu yang amat buruk ialah apabila tertanam perasaan dengki kepada rakan sepenuntut. Bahkan sepatutnya ia merasa gembira boleh beroleh teman seperjuangan yang boleh membantu dalam perjalanannya untuk mengukuhkan ketakwaannya. Orang mukmin itu menjadi utuh dengan saudaranya. Salah satu kewajipan bagi seorang Muslim ialah berusaha bersungguh-sungguh dengan jiwa dan raganya untuk menghimpunkan manusia yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa menghiraukan siapakah manusia yang paling taat dan siapakah pula yang terhebat. Itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengurniakan kelebihannya kepada sesiapa yang dikehendaki dengan caranya. Banyak akhlak hati itu terdapat pada diri manusia. Demi meringkaskan, banyak penyakit hati itu terdapat pada diri manusia. Demi meringkaskan perbincangan, hanyalah disebut sifat-sifat buruk yang menjadi punca kepada segala kerosakan. Punca utama dan asal segala penyakit adalah cinta kepada dunia. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yang bermaksud punca segala kerosakan adalah cinta dunia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah berikan kita taufik untuk hadir dalam majlis dalam pengajian yang mana di dalamnya dibahaskan tentang penyakit-penyakit hati dan maksiat-maksiat hati, yang mana dengan mengetahui akan penyakit-penyakit hati, dengan mengetahui akan
maksiat-maksiat hati, kita akan sedar akan kewujudan perkara tersebut di dalam hati, dan diharapkan dengannya kita dapat berusaha untuk memperbaiki dan membersihkan diri ini daripada kotoran-kotoran hati. La ilaha illallah. Dan pada perbahasan yang lalu kita sebutkan bahawa antara cara-cara untuk membersihkan hati daripada sifat kibar ataupun sifat bangga diri, sifat angkuh, adalah antara caranya untuk kita membersihkan daripada tempat-tempat yang kotor, seperti kita berkhidmat untuk membasuhkan daripada tandas-tandas di masjid, ataupun kalau kita tak mampu untuk melakukan perkara tersebut, meringankan tugas-tugas mereka-mereka yang ditugaskan di rumah kita untuk membersihkan daripada tandas dan sebagainya. Ataupun kalau kita tak ada pembantu, kita dapat meringankan tugas orang rumah kita, pasangan kita, dalam tugas membersihkan rumah. Begitu juga antara asbab untuk membersihkan hati, menundukkan hati, adalah dengan kita memulakan dalam memberi salam kepada orang lain. Memberi salam, afsyus salam bainakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebarkanlah salam itu di antara kalian. Dengan kita memulakan dalam memberi salam, bukan kita tunggu orang lain bagi salam dekat kita sebab kita rasa kita ni lagi hebat, sebab kita rasa kita ni lagi berumur, sebab kita rasa kita lagi berilmu dan sebagainya. Wali'adzubillah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita iaitu Nabi Muhammad, iaitu tidak pernah ada orang yang mampu mendahului baginda dalam memberi salam dalam apa-apa keadaan pun. Walaupun disebutkan bahawa yang sunnahnya yang ramai beri salam kepada yang sikit, yang berkenderaan memberi salam kepada yang berjalan beri salam kepada yang duduk dan sebagainya. Akan tetapi dalam setiap keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendahului orang lain dalam memberi salam. Begitu juga dengan menundukkan hati ini daripada sifat takabur, antara caranya adalah kalau kita ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kita yang maafkan, kita yang mendatangi mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. La ilaha illallah. Naam. Dan kita sebutkan pada pengajian yang lalu, orang yang mempunyai sifat angkuh, bangga diri ini, takabur, iaitu mereka hidup dalam keadaan sentiasa sibuk dengan manusia. Kerana apa? Kerana mereka sibuk membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Mereka nak tengok siapa yang lebih, iaitu kalau mereka itu sibuk untuk melihat siapa yang lebih hebat. Sama ada daripada ilmunya, sama ada daripada amalannya, sama ada daripada nasabnya, sama ada daripada kekayaannya, sama ada daripada pangkatnya. Sibuk membandingkan diri dia dengan orang lain, dengan perkara-perkara yang dianggap sebagai satu perkara yang menjadikan seseorang itu hebat. Nah, begitu juga orang-orang yang mana penyakit kibar ini akan melahirkan penyakit lagi satu, iaitu penyakit riak yang sedang kita bahaskan, yang kita akan sambung perbahasan riak itu pada pengajian hari ini. Maka orang-orang yang menunjuk-nunjuk kepada orang lain, kalau orang itu memuliakan dia, memuji dia, maka dia akan gembira. Akan tetapi kalau orang tidak memuji dia, tidak menghargai dia, maka dia akan menjadi sedih. Kerana apa? Kerana dia tidak rasa pengetahuan Allah itu cukup bagi dia. Kerana dia tak rasa apabila Allah tahu apa yang dilakukan, itu sudah cukup bagi dia. Maka orang ini sibuk dalam kehidupan dia, setiap apa yang dilakukan, dia mensyirikkan orang lain bersama Allah, ataupun dia mensyirikkan Allah dengan kehendak dia mendapat pangkat di sisi manusia, mendapat tempat di hati manusia, menginginkan pujian manusia, menginginkan pengiktirafan daripada manusia daripada setiap apa yang dilakukan. Sebab itu disebutkan dalam salah satu syair, yang mana syair ini sangat berkesan sebagai satu peringatan buat kita. Antaranya disebutkan, la tafrah bil madh wa la tata'ab min adh-dham. Hendaklah kita ni membiasakan diri kita, jangan kita berbangga, bergembira dengan pujian yang diberikan oleh orang lain, dan jangan kita penat mendengar celaan daripada orang lain. Orang mengatakan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kepada kita, ataupun memang benda tu betul, tapi kadang-kadang kita yang tak mampu untuk menerimanya. Walhasil
bila orang puji, jangan terlalu bergembira ataupun jangan bergembira dengan pujian orang, dan jangan kita sedih dengan kejian daripada orang. Kerana kebiasaannya pujian itu mendatangkan kebaikan kepada diri manusia. Iaitu kalau dia nak ambil iktibar, ambil secara positif daripada celaan orang. Maka orang-orang yang bersifat riak, itu mereka menunjuk kepada manusia setiap amalan yang mereka lakukan. Setiap apa yang dilakukan tu dia nak manusia tahu agar supaya dia mendapat pujian daripada manusia. Dan makin banyak dia menginginkan tempat di hati manusia, makin jatuh dia dari pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana nak mengubati penyakit riak ini? Salah satunya adalah dengan kita mengetahui bahawa makhluk itu tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat ataupun akan mendatangkan apa-apa mudarat kepada manusia. Seperti yang kita sebutkan pada pengajian yang lalu, kalau satu dunia ini bersujud kepada seseorang, memuliakan seseorang, maka sujud mereka itu tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kepada orang tersebut. Terutamanya kalau Allah Subhanahu wa taala murka, dan kita tahu manusia tak boleh sujud kepada manusia, tapi nak katakan seandainya seluruh manusia ini bersujud mengagungkan seseorang, ianya tidak akan mengangkatkan darjat seseorang itu ataupun memberikan manfaat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak redha kepada orang tersebut. Dan apabila kita fikirkan tentang apa yang akan berlaku di hari kiamat nanti, yang mana satu hari kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu tak ada satu orang pun yang mampu untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita, barulah kita tahu hakikat amal ibadah itu. Bernilainya amal ibadah yang ikhlas itu hanya akan diketahui apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja amal ibadah yang diterima oleh Allah, yang Tuan punya ibadah itu berusaha sedaya upaya untuk mendatangkan sifat ikhlas dalam perbuatan, itu sahaja yang akan mendatangkan manfaat kepada orang yang melakukan perkara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan sifat ikhlas dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan kalau kita benar-benar lihat berapa banyak kali, iaitu kalau kita benar-benar cek, periksa dalam diri kita ini, sama ada kita ni ada kesan-kesan riak ataupun sifat-sifat riak dalam hati, maka kalau kita boleh ingat berapa banyak kali bila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita melakukan apa-apa ibadah, kadang-kadang terlintas dalam fikiran kita, kalau ada orang ternampak apa yang aku lakukan, kalaulah contohnya kita sembahyang di waktu malam dalam bilik ataupun di ruang tamu dan sebagainya, maka kita terlintas dalam fikiran kita, kalaulah isteri kita bangun, kalaulah mak kita, ibu kita bangun, ataupun ayah kita ataupun adik-beradik kita bangun dan nampak yang kita sedang beribadah, maka kita akan rasa gembira. Sebab apa? Sebab mereka nampak kita sedang melakukan satu amalan kebaikan. Dan ini juga merupakan penyakit-penyakit, antara penyakit-penyakit daripada ar-riya. Berapa banyak kali kita bila bersedekah, kita berjaga-jaga, iaitu sama ada seorang itu berjaga-jaga agar orang tak tahu, ataupun kadang-kadang kita bersedekah tunggu bila orang lalu, orang nampak baru kita nak masukkan duit. Sebelum orang lalu kita tak masukkan duit. Adakah kita ingin pujian daripada orang, ataupun bila ada orang tengok baru dikeluarkan duit besar sikit, kalau orang tak tengok diberikan duit nilai yang lebih kecil. Kerana apa? Kerana keinginan diketahui ataupun keinginan dipuji oleh manusia itu ada di dalam hati kita. La ilaha illallah. Dan kalau kita benar-benar jujur kepada diri kita sendiri, dan kita akan mengetahui bahawa penyakit-penyakit ini ada dalam diri kita. Akan tetapi untuk mengubati penyakit tersebut adalah dengan kita bersifat jujur dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadu dan mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya ini aku mempunyai sifat-sifat yang buruk, aku bersifat takabur, ya Allah, aku bersifat riak,
aku menunjuk-nunjuk kepada manusia, menginginkan pujian daripada mereka dan sebagainya, minta, mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah mengampunkan dosa kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan dan menyucikan hati kita daripada perkara-perkara tersebut. Dan kita cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku tak suka mempunyai sifat-sifat seperti ini, akan tetapi ini kita tak mampu untuk mengawal daripada perkara tersebut daripada terlintas dalam hati. Maka para ulama menyebutkan antara cara untuk mengubati daripada ar-riya ini adalah, yang pertama, membenci daripada fikiran tersebut, iaitu lintasan hati terhadap keinginan dipuji oleh manusia untuk mendapatkan tempat di hati manusia itu yang pertama, ataupun antara pengubatan ataupun cara untuk mengubat diri itu daripada sifat riak adalah dengan tidak menyukai lintasan ataupun idea yang ada dalam hati kita ini. Kalau orang tahu, kita akan gembira. Maksudnya orang tahu, orang tak tahu, kita sepatutnya tak terkesan dengan pengetahuan orang lain. Sama ada orang tahu ke orang tak tahu ke, kita buat. Sama ada orang puji ataupun orang tak puji, selagi mana ianya satu perkara yang baik, maka kita cuba lakukan, kerana yang kita inginkan adalah keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita melihat daripada perkara ini, iaitu lintasan fikiran bergembira akan pujian orang dengan pandangan iaitu tidak menyukai daripada perkara tersebut, maka ini merupakan salah satu cara untuk mengubati daripada hawa nafsu ataupun daripada penyakit ar-riya. Kita tanya nafsu kita tanya diri kita sendiri, wahai nafsu, kenapa yang kamu sibuk untuk nak tunggu daripada pujian manusia? Kenapa kamu sibuk untuk mencari pangkat di hati manusia, kedudukan di hati manusia, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah cukup bagi kita. Apa yang diketahui oleh Allah itu sudah cukup. La ilaha illallah. Maka para ulama menyebutkan bahawa riya ini ada berbagai-bagai darjat. Ada macam-macam jenis riya. Ada yang riya itu jelas, ada yang riya itu sederhana kejelasannya, ada yang riya itu sangat hidden ataupun sangat tersembunyi keadaan riya tersebut sehingga tidak mampu dilihat oleh kebanyakan manusia. Antara riya yang jelas adalah seseorang manusia itu melakukan sesuatu amalan untuk mendapatkan pujian manusia, seperti yang kita sebutkan. Hadza wadih, ini jelas. Ini buat sesuatu perkara itu hanya sahaja untuk mendapat pujian manusia, hanya sahaja untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Maka jangan sampai kita tertipu dengan diri kita. Kita lakukan hanya untuk mendapatkan perkara yang sementara ataupun pujian daripada manusia yang tidak mendatangkan apa-apa faedah. Mungkin pada awalnya kita susah nak nampak, akan tetapi kalau kita hadirkan hati kita sewaktu melakukan amalan tersebut, maka kita akan tahu apa motif kita melakukan ibadah tersebut, ataupun apa motif kita mengatakan sesuatu perkara tersebut, apa motif kita melakukan amal ibadah tersebut. Ada juga riak yang level dia kedua, bawah sikit daripada riak yang pertama. Sebagai contoh apa? Kita bangun malam, sembahyang, kemudian terlintas dalam fikiran kita ni, kalau salah seorang, kalau ada orang buka pintu, ataupun kalau ahli keluarga kita tengok, hatta anak-anak kita tengok, maka diorang akan mengatakan, oh bagus, suami aku bagus, anak aku bagus, adik aku, dan sebagainya. Maka kita ingin dan kita menjadi gembira apabila kalau perkara tersebut berlaku. Maka itu merupakan salah satu tanda-tanda permulaan hati itu menunggu daripada pujian manusia, ataupun akan menjadi gembira apabila dipuji oleh manusia. Akan tetapi kalau kita merasakan bahawa alhamdulillah perkara ini tidak berlaku kepada kita, yakni bila kita beribadat seorang-seorang, kita tak ada terfikir kalaulah ada orang datang, kalaulah ada orang tahu, tu maksudnya alhamdulillah keadaan kita ni yakni keadaan kita adalah dalam keadaan yang bagus juga. La ilaha illallah. Kemudian para ulama menyebutkan bahawa sifat riya ini, dia seakan-akan level dia tu sangat yakni tak ada penghujung kepada level ar-riya, sehingga kita mencabut daripada akar
riak itu daripada hati kita. Ini selagi mana masih ada keinginan untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia, maka selagi itu akan ada sifat riak dalam diri seseorang. Cumanya, bezanya, dia makin apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia punya keadaan riak itu makin tersembunyi. Maksudnya untuk kita nak cari riak ataupun untuk kita nak menyelesaikan, mengubati daripada penyakit riak yang ada dalam hati itu, kita kena berusaha lagi dan lagi untuk mencari daripada riak dalam hati sehingga kita dapat tarik daripada akarnya. Dan ini merupakan satu pekerjaan yang tidak akan takkan habislah. Takkan habis. Selagi mana kita nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selagi itu syaitan akan ganggu, dan selagi mana syaitan akan ganggu kita, maka selagi itu kerja kita untuk memastikan hati kita itu bersih, tak masuk kotoran, tak tumbuh penyakit-penyakit dalam hati itu. Sebagai contoh, macam kita ada garden, kita ada kebun, maka kena ada binatang yang akan merosakkan, ada rumput rampai yang akan mengganggu daripada kesuburan daripada pokok-pokok yang kita tanam. Maka begitu juga hati kita ini sentiasa perlu dirawati, sentiasa perlu diawasi, dan selalu dibelai agar supaya dibelai dengan rahmat Allah, dengan kita menghadiri daripada majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir dan duduk bersama orang-orang salih, sehingga makin lama makin senang untuk kita nak spot dekat mana problem tersebut ni. Dan ketahuilah bahawa kullama irtaqaita fi silah billah, setiap kali kita diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali ditambah kepada hati kita ini cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan berzikir, dengan keberkatan kita dengan keberkatan amal ibadah yang kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukannya, maka akan bertambah tajam penglihatan kita itu terhadap kotoran-kotoran hati, akan bertambah ilmu kita tentang penyakit-penyakit hati. La ilaha illallah. Nah, sebagai contoh, satu orang yang mempunyai masalah mata, sekali pandang, maksudnya mata dia ada problem, dia tak nampak, maksudnya sekali pandang dia tak akan nampak kotoran. Sebagai contoh, kita ada penyakit, iaitu kita ada kotoran kat baju, tapi sebab kita tak nampak, tak pakai spek, jadi kita tak nampak kotoran tu ada kat baju. Tapi bila kita pakai spek, baru kita nampak, oh syuf, ada kotoran dekat baju tersebut. Kemudian bila kita angkat betul-betul, letak kat depan mata kita dengan adanya spek, maka kotoran tu akan bertambah jelas. Bahkan mungkin kalau tadi daripada jauh, walaupun pakai spek ada kotoran yang kita tak nampak, tapi bila dibawa dekat akan ada kotoran-kotoran lain yang mana tadi daripada jauh tak nampak, bila dibawa dekat nampak kotoran lain. Wahakadha. Kemudian kalau kita ambil pula kanta pembesar untuk cari di celah-celah baju ataupun celah-celah benang, yang mana tadi kalau dengan mata kasar kita tak nampak, dengan ada kanta pembesar kita akan nampak pula kotoran-kotoran lain. Wahakadha. Bila kita bawa mikroskop pula, diletakkan baju itu di bawah mikroskop, makin nampak hatta bakteria-bakteria ataupun kuman-kuman yang kotor yang ada pada baju, yang mana dengan kanta pembesar tak nampak. Begitu juga keadaan kita apabila kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali hati kita ini ditambah cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali kita diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal-amal ibadah yang kita lakukan, yang kita usaha untuk lakukan dengan istiqamah, yang kita usahakan dengan ikhlas dan sebagainya, apabila ada pengkabulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ditambah cahaya dalam hati. Maka setiap kali hati itu bertambah cahayanya, maka akan lebih jelas nampak kotoran hati yang ada, kotoran yang ada pada hati kita. Itu maksudnya dia punya proses itu sentiasa kena repeat. Makin kita nampak kotor, makin kita bertaubat. Makin kita nampak kotor, makin kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang menjadi asbab untuk membersihkan hati itu daripada kotoran. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita rasa macam kotoran tu tak ada, tapi sebenarnya ada, kita sahaja yang tak tahu. La ilaha illallah. Begitu juga hati.
semakin kita mendekati daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal ibadah, maka makin jelas kotoran hati itu yang nampak pada mata kita. La ilaha illallah. Naam. Jadi contohnya macam riak ini, makin hati kita bersih, makin kita nampak problem riak yang ada dalam keadaan kita, dalam hati kita. Mungkin sebelum ni riak yang besar, lepas tu riak tu kecil sikit, riak tu kecil sikit, kecil, tapi sebab mata kita makin lama makin tajam, makin dia kecil, makin mata kita nampak, sebab ditambah cahaya dalam hati kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang perlu lakukan dan bagaimana kita nak mengubati daripada penyakit tersebut? Antara cara yang terbaik untuk mengeluarkan daripada penyakit riak, mengubati daripada penyakit riak dalam hati ini, seperti yang disebutkan oleh Imam Haddad tadi dalam kitab ini adalah sifat riak pula dimiliki oleh seseorang adalah satu tanda bahawa di dalam jiwanya sunyi dari merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ubat dia, iaitu tanda orang ada riak, hati dia sunyi dengan keagungan Allah. Maka nak mengubatinya adalah dengan menambahkan, memenuhkan hati itu dengan keagungan, dengan kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan para ulama menyebutkan, seperti yang kita sebutkan tadi, ada banyak ubat atau banyak cara untuk mengubati daripada penyakit riak. Antaranya untuk kita membenci daripada perkara tersebut kalau ianya timbul, kalau ianya terlintas dalam fikiran ataupun hati kita. Begitu juga kita menambahkan kecintaan kepada Allah, memenuhi hati ini dengan keagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala melalui membaca Al-Quran, melalui membaca zikir, melalui membaca daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui membaca kisah orang-orang salih dan sebagainya. Dan antara perkara yang penting juga untuk dilakukan adalah untuk sentiasa menyalahkan diri kita ini dengan penyakit-penyakit tersebut. Yang kita sendiri diagnose dengan mengatakan, syuf, aku ni orang yang ada riak, syuf, aku ni ada takabur, aku bangga diri, aku suka menunjuk-nunjuk, aku suka buruk sangka dengan orang. Dan ini cara mengubati penyakit hati ini dengan menyalahkan diri sendiri ini boleh diguna pakai kepada setiap penyakit hati, iaitu setiap penyakit hati yang ada, seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Babul Muhlikat, sifat-sifat yang menghancurkan ataupun apa-apa sifat tercela tu, apa-apa sifat tercela yang ada pada hati, kita blame hati kita ini, yang mana hati kita ini ada penyakit tersebut. Naam, la tanfur an tattahim nafsaka bil aib. Dan jangan kita berhenti, jangan kita penat untuk menyalahkan diri kita ini dengan mempunyai penyakit-penyakit tersebut. Kerana selagi mana kita menyalahkan diri kita dengan ada penyakit-penyakit hati, insya-Allah kita akan diselamatkan daripada penyakit hati. Akan tetapi bila kita stop je menyalahkan hati kita, ya, ini kita rasa, masya-Allah, hati aku dah bagus, dah ada sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat buruk tak ada, wal-iyadzubillah, maka penyakit itu sebenarnya ada dan mungkin saja akan lebih merebak dengan keadaan yang lebih teruk. Disebutkan tentang satu orang saleh yang bernama Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Dia berjalan di kota Basrah. Malik bin Dinar ni daripada Basrah, maka salah seorang daripada penduduk Basrah itu telah memanggil Imam Malik bin Dinar, ya Murai, wahai yang menunjuk-nunjuk. Ya Murai, wahai yang menunjuk-nunjuk. Orang tu panggil siapa? Malik bin Dinar, satu imam yang besar, satu orang yang alim, yang hebat, yang arif billah, salah seorang ulama yang hebat yang namanya disebutkan oleh Imam Al-Qushairi dalam kitabnya Ar-Risalah Qushairiyah. Maksudnya imam-imam yang disebutkan ataupun orang-orang yang disebutkan biografi mereka di dalam Risalah Al-Qushairiyah ini adalah orang-orang yang hebat di kalangan as-salihin. Cuba bayangkan kalau kita keluar daripada masjid, yakni kita baru lepas solat berjemaah, kita baru solat sunat, kita baru baca Quran sedikit, kita berzikir, kita hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, tiba-tiba kita keluar, orang dekat luar masjid tu yang mungkin daripada awal kita dalam masjid, dia berada dekat luar, tak buat apa-apa, sekali tiba-tiba dia panggil, ya Murai, wahai yang menunjuk-nunjuk. Kau sebenarnya duduk dalam masjid tu bukan beribadah, tapi saja nak diketahui, nak dilihat sebagai orang ahli ibadah. Padahal la ilaha illallah. Jadi orang tu telah menuduh kita menunjuk-nunjuk dengan ibadah kita.
apa yang akan kita lakukan? La ilaha illallah. Mungkin sahaja kita akan kalau keadaan kita baik, mood kita tengah okey, kita cakap astaghfirullah, naudzubillah, aku memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada buruk sangka, wahai saudaraku jangan kau berburuk sangka dan sebagainya. Itu sifat yang tak baik. Kononnya nak nasihatkan dia, kononnya nak nasihatkan orang tu. Ataupun kadang-kadang kita jazakallah khair, kita cakap terima kasih atas peringatan, tapi padahal hati kita ni terbakar. Sebab apa? Sebab hati kita ni tercala disebabkan perkataan yang keluar, sebab seakan-akan dia merendahkan diri kita, walaupun kita baru lepas habis ibadah. Tu dah kira baiklah. Kalau mungkin keadaan kita tengah teruk, mungkin saja kita akan marah orang tu, mungkin saja orang tu akan kena pukul. La ilaha illallah. Akan tetapi Malik bin Dinar, seorang imam yang hebat, seorang yang saleh, seorang yang arif, apabila ditegur seperti itu, apa yang dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar? Imam Malik melihat kepada lelaki tersebut dalam keadaan tersenyum dan mengatakan, wahai orang yang memanggil nama aku dengan panggilan dengan nama yang telah dilupakan oleh penduduk ahli Basrah. Yang ni orang lain tak tahu nama aku ni. Dulu aku ada, yang ni nama aku, ni salah satu daripada nama aku, ni salah satu daripada sifat aku, tapi orang lain semua dah lupa tentang sifat tersebut sehingga mereka tidak memanggil aku lagi dengan nama tersebut. Dia kata betul, sah, apa yang kamu katakan itu betul. Yang ini kenapa dia mampu untuk menjawab seperti itu? Kerana orang-orang saleh ini sentiasa menyalahkan diri mereka ini dengan sifat-sifat yang buruk, sentiasa mengkeji diri mereka. Yang ini aku suka berbangga diri, aku suka menunjuk-nunjuk, aku suka bersifat dengki kepada orang lain. Jadi bila dipanggil dengan perkara tersebut, dia tak terperanjat. Tak terperanjat. Sebab apa? Dia dah biasa, dah dengar. Dia memang salahkan diri dia dengan penyakit-penyakit tersebut. Tapi yang membuatkan orang jadi marah bila ditegur, sebab dia tak pernah salahkan diri dia. Dia sentiasa merasakan, oh aku ni bagus, aku ni baik, aku ni ikhlas, aku sentiasa yang ni menolong orang dan sebagainya. Apa yang aku lakukan inilah yang terbaik, ni yang bagus dan sebagainya. Dia tak pernah nak salahkan diri dia. Jadi bila dia tak pernah salahkan diri dia, bila dia kena tegur dengan orang lain, seakan-akan macam kena lempang, seakan-akan macam kena pukul. Jadi bila seakan-akan macam kena pukul, jadi dia akan jadi marah. Bila ditegur seperti itu, dia akan marah. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Disebabkan itu, disebutkan oleh para salihin, ada satu perkataan ataupun satu bait yang menyebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, iaitu amalan-amalan baik yang dilakukan oleh orang-orang baik, iaitu abrar. Abrar ni orang-orang yang baik, orang-orang yang melakukan baik. Sayyiatul muqarrabin, pada hakikatnya merupakan dosa-dosa, kesalahan orang-orang yang muqarrab. Muqarrab ni apa? Orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada level kan. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dalam surah Waqiah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ahli syurga ni ada dua jenis, satu muqarrabun, satu lagi ashabul yamin. Jadi al-muqarrabun, orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, darjat mereka lebih tinggi daripada ashabul yamin, iaitu orang yang masuk syurga tapi darjat ni di bawah. Ini muqarrabun ni VIP. Jadi disebutkan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Amal-amal baik yang dilakukan oleh orang-orang baik itu dianggap sebagai satu kesalahan pada pandangan muqarrab, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sebagai contoh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi dia melakukan perkara yang makruh ataupun melakukan perkara yang bertentangan dengan yang lebih baik, itu sebagai satu kesalahan bagi dia. Bagi dia sebagai satu kesalahan. Kerana apa? Kerana kenapa nak buat perkara-perkara yang makruh sedangkan kamu ada pilihan untuk tak buat. Tapi bagi kita, okey, buat makruh, satu benda yang makruh, tinggalkan perkara sunnah, bagi kita tak jadi masalah. Tapi untuk orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka perkara yang wajib dan haram itu dah dilakukan dengan keadaan yang sempurna. Kemudian sebanyak mana mereka boleh perbanyakkan daripada perkara sunnah, mereka akan lakukan. Dan sebanyak mana yang mereka boleh tinggalkan daripada perkara yang makruh, itu mereka akan tinggalkan. Bahkan ada sebahagian daripada orang-orang salih muqarrab yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa ma fa'altu makruhan wala hamamtu bihi. Aku tak pernah melakukan daripada perkara-perkara makruh daripada aku baligh
Bahkan aku tak pernah terlintas dalam fikiran aku untuk melakukan daripada perkara-perkara makruh. Ini orang-orang yang special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hatta perkara yang makruh itu tak pernah terlintas dalam fikiran mereka untuk dilakukan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Amal-amal baik yang dilakukan oleh orang baik itu dianggap oleh orang-orang yang dibawa dekat kepada Allah itu sebagai satu perkara yang salah. La ilaha illallah. Naam, maka jangan berhenti untuk menyalahkan diri kita dan untuk membenci daripada perkara-perkara yang dilakukan oleh hati kita, dan kita sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat pemurahnya memberikan mengubati daripada penyakit-penyakit hati kita, mengubati daripada penyakit-penyakit hati. Naam. Akan tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, yakni walaupun ubat untuk riak ni yang seperti yang kita sebutkan tadi, menyalahkan diri sendiri, membenci daripada fikiran yang terlintas yang mengajak kita untuk melakukan, untuk bersifat riak. Tapi yang paling penting, yang paling utama sekali untuk mengubati daripada penyakit riak ini adalah dengan menyibukkan diri ni untuk memenuhkan hati dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, memenuhkan hati kita ini dengan keagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang bersifat riak, orang yang menunjuk-nunjuk itu pada hakikatnya hatinya kosong daripada keagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau orang itu mengagungkan Allah, hatinya dipenuhi dengan keagungan, ta'zim kepada Allah, maka dia tak akan menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Dia tidak perlu untuk mendapat sanjungan, tak perlu mendapat pujian, tak perlu mencari kedudukan di hati manusia. Kerana cukup bagi dia pandangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dilakukan. Bagi dia cukup pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang dilakukan. Maka dengan memenuhi hati ini dengan keagungan terhadap Allah, maka penyakit hati ini daripada cinta kepada dunia, suka kedudukan di hati manusia ini akan keluar daripada hati yang dipenuhi dengan keagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan ada satu zikir yang mana dengannya kita akan dapat mengeluarkan daripada segala macam penyakit-penyakit hati. Antaranya akan membantu kita dengan memperoleh daripada sifat ikhlas dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalimatul ikhlas, perkataan ikhlas, iaitu la ilaha illallah. Maksudnya kalau boleh kita adakan wirid, kita jadikan la ilaha illallah ini sebagai kita punya wirid harian, yang mana apabila kita menyebutkan perkara tersebut, kita hadirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebutkan la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang layak untuk disembah, tidak ada zat yang layak untuk disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita sebut illallah itu, kita merasakan bahawa cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu masuk ke dalam hati kita. Kita merasakan bahawa tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, tidak ada zat yang lebih layak untuk diagungkan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada perkara yang layak untuk diagungkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada keagungan selain daripada Allah di dalam hati kita. Sebab itu disebutkan oleh Nabi SAW, likulli ummatin ijlun wa ijlu ummati dinar wa dirham. Setiap daripada umat itu mereka ada berhala yang disembah, yang mereka sembah ataupun yang mereka agungkan. Dan perkara yang diagungkan, yang disembah-sembah oleh umat aku itu adalah dinar dan dirham, iaitu harta benda dunia ataupun emas dan perak. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita daripada menginginkan kedudukan pada pandangan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita ketahui bahawa orang yang mempunyai sifat takabur itu adalah orang yang jahil, iaitu tanda-tanda orang takabur ataupun ini tanda seseorang, iaitu dalil ataupun sebab kenapa seseorang itu berbangga diri ataupun angkuh terhadap orang lain, kerana dia jahil tentang hakikat sesuatu perkara.
Kerana dia jahil, dia merasakan bahawa dengan ilmu, dengan amalan, dengan nasab, dengan harta benda dunia, dia menjadi lebih baik daripada orang lain. Dan orang yang tertipu dengan riak, ataupun orang yang suka menunjuk-nunjuk kepada orang lain akan amal ibadahnya, menunjukkan bahawa hatinya dipenuhi dengan kegelapan riak, kosong hatinya daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya sentiasa menginginkan kedudukan di hati manusia. Naam. Dan penyakit ketiga selepas takabur dan riak adalah penyakit hasad. Dan ini merupakan 3 penyakit utama yang ada di dalam hati manusia. 3 penyakit utama dalam hati manusia. Dan ini dia macam stage by stage. Mula penyakit dia kibar, bangga diri. Kemudian penyakit bangga diri itu akan membawa seseorang kepada sifat riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Dan bila dia menunjuk-nunjuk kepada manusia, akan membawa dia kepada penyakit hasad. La ilaha illallah. Naam. Jadi mula dia rasa diri dia hebat, takabur, dia bangga diri. Sebab apa? Dia sibuk membandingkan diri dia dengan orang lain. Bila dia sibuk membandingkan diri dia dengan orang lain, untuk dipuji, untuk mendapat pangkat di sisi manusia, kemudian dia akan menunjuk-nunjuk. Sebab dia rasa bila orang tahu apa yang dilakukan, barulah orang akan puji dia. Bila dia menunjuk-nunjuk, baru orang akan tahu apa yang dilakukan, barulah dia akan dapat kedudukan di sisi manusia dan dapat pujian daripada manusia. Dan bila dia dah sibuk mengejar pujian dan kedudukan di hati manusia, disebabkan pada pemikiran dia tu, dia sibuk cari pujian manusia, dan bagi dia, manusia akan puji seseorang disebabkan harta, disebabkan kedudukan, disebabkan daripada keturunan, disebabkan daripada kebolehan ataupun kelebihan-kelebihan yang tertentu. Maka dia mula untuk bersifat hasad kepada orang lain. Kerana apa? Kerana dia tak suka orang lain ada perkara yang lebih daripada apa yang dia ada. Kerana bila orang lain ada lebih daripada apa yang dia ada, orang lain akan puji orang tersebut dan bukan puji dia. Orang lain akan suka orang tersebut dan tak suka kepada dia. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan sifat ataupun penyakit hati yang ketiga, iaitu hasad. Iaitu merasa berat memandang nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia tak boleh tengok nikmat pada diri orang lain, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirah. La ilaha illallah. Jadi satu orang yang dia suka menunjuk-nunjuk tentang ilmu dia, riak dengan ilmu dia, maka dia akan hasad kepada orang lain yang ada ilmu lebih daripada dia. Sebab yang kita dah sebutkan tadi, satu orang yang dia menunjuk-nunjuk dengan harta kekayaan dia, maka dia akan hasad kepada orang lain yang mempunyai harta lebih daripada dia. Kerana bila dia menunjuk kepada, mula dia takabur, dia bangga dengan harta dia. Dia rasa diri dia lebih baik kerana harta dia. Kemudian dia menunjuk-nunjuk kepada orang lain tentang berapa banyak harta yang dia ada, agar supaya orang puji dia, orang sanjung dia, orang hormat dia. Kemudian bila orang lain ada harta lebih daripada dia, dia akan sifat hasad. Maka tiga-tiga ni dia mula kibar, kemudian riak, kemudian hasad. Sama ada berbangga dengan ilmu, berbangga dengan harta, berbangga dengan keturunan, ataupun berbangga dengan apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia sebagai satu nikmat. Naam. Naam. Jadi kita sebutkan tadi, orang yang bersifat takabur ataupun kibar itu menunjukkan kejahilan dia. Orang yang riak, yang suka menunjuk-nunjuk, itu merupakan tanda kebodohan dia. Dan orang yang bersifat hasad, tak puas hati dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain, pada hakikatnya dia telah yakni bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia melawan, mencabar tentang apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada siapakah yang sanggup untuk bergaduh ataupun bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala? Kerana orang yang hasad ni, pada
pada hakikatnya dia macam bermusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia tak berpuas hati dengan ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Nah, dan hasad ini juga ada bermacam-macam jenis, dan hasad yang paling teruk adalah hasad yang ditunjukkan oleh iblis. Hasad yang paling teruk adalah hasad yang ditunjukkan oleh iblis, iaitu mengkehendaki nikmat yang diberikan kepada orang lain hilang daripada orang tersebut. Dan iblis ni ada riak, ada takabur, iaitu dia rasa diri dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Kemudian dia hasad pula kepada Nabi Adam. Dia tak puas hati dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Adam. La ilaha illallah. Nah, jadi iblis tak puas hati tengok Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Adam dengan disuruh malaikat-malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka ketidakpuashatian dia terhadap pemberian Allah, terhadap nikmat Allah kepada Nabi Adam itu menyebabkan dia bermusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berani bermusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia tidak ingin bersujud, melanggari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila diperintah semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tak nak sujud. Mula dia takabur, kemudian dia hasad, kemudian dia bermusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sepatutnya bila dia dah buat salah, bila dia dah tahu dia ada sifat hasad, patutnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin sahaja kalau dia mengaku bersalah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin saja mengampunkan dosanya. Akan tetapi sepatutnya dia bertaubat, tapi dia tak bertaubat. Jadi apa dia buat? Dia berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganggu daripada Nabi Adam, yang mana Nabi Adam tak ada buat salah kat dia, dan juga kepada zuriatnya Nabi Adam yang lagi tak masuk campur dalam hal tersebut, tak ada dalam picture pun. Masa tu anak-anak zuriatnya Nabi Adam tak ada pun. Tapi sebab dia hasad, dia tu sifat hasad yang ada dalam hati iblis itu menyebabkan dia ingin merosakkan kehidupan Nabi Adam dan juga zuriat-zuriatnya Nabi Adam, waliyadzubillah. Dan ini yang banyak berlaku dalam kehidupan seharian kita. Orang hasad, jadi dia akan kacau, dia ganggu sana, ganggu sini, tak puas hati tengok nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga diganggu orang tersebut, dikacau. Bukan satu keturunan, kadang-kadang sampai beberapa keturunan terganggu disebabkan sifat hasad ini. Dan Nabi iblis cakap apa? la ahtanikannahu wa dhurriyyatahu ajma'in. Aku akan ganggu Nabi Adam dan juga zuriatnya kesemuanya. Seakan-akan nak tunjuk dia ni hebat lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, waliyadzubillah tabaraka wa taala. Akan tetapi kalau kita tanya kepada iblis, adakah dengan dia melakukan perkara tersebut dia dapat balik pangkat dia di sisi Allah? Adakah dia dapat balik apa yang dia hilang dengan melakukan dengan melanggari dari perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada. Tapi sebab hasad itu telah terbakar, telah menyebabkan dia hilang neraca fikiran dalam apa yang terbaik untuk dilakukan, maka dia telah melanggari daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan hasad yang paling teruk, iaitu hasad iblisi. Kemudian hasad yang bawah sikit daripada tu, iaitu sekarang ni iblis dia hasad, jadi dia tak nak nampak nikmat itu ada pada orang tersebut, pada Nabi Adam, walaupun dia tak dapat nikmat tu. Ni paling teruk punya hasad. Dia tak nak nikmat tu ada pada orang lain, walaupun nikmat tu tak ada pada dia. Yang penting orang tu hancur, yang penting orang tu tak dapat nikmat tu ditarik daripada orang lain, walaupun dia tak dapat nikmat yang sama. Hasad yang bawah sikit daripada tu, level yang kedua, adalah dia nak nikmat itu hilang daripada orang tersebut dan nikmat tersebut datang kepada dia. Yakhsar fulan li ajri yarbahhu, yakni dia nak orang tu rugi dan dia untung. Dia nak orang tu jatuh, dia naik. Dia nak orang tu berada dalam kesusahan,
dan dia mendapat segala kesenangan. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kekotoran hati, dan ini merupakan satu perkara yang buruk. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan kita daripada sifat hasad sebegini. Akan tetapi sifat hasad ini merupakan sifat yang less harm daripada yang sebelumnya, seperti mana yang dilakukan oleh iblis ataupun al-hasad al-iblisi. Kemudian hasad level yang ketiga. Hasad level yang ketiga ni macam mana? Yatamanna zawalun ni'mah amamahu wa husulaha lahu, lakin idza lam yakun huna sabil li an tatahawwal ilaih radhi an tabqa ni'mah inda ghairihi. Naam, dia kalau boleh nak nikmat itu ditarik daripada orang lain. Akan tetapi kalau tak ada jalan untuk nikmat itu ditarik daripada orang lain, selagi mana dia dapat nikmat tu, nikmat pada orang lain tu kekal pun tak apa, yang penting dia dapat juga. Kalau boleh dia nak nikmat daripada orang lain tu terangkat, ditarik balik, tapi selagi mana dia ada nikmat tersebut, dia pun dapat nikmat yang sama. Khalas, kalau orang lain punya nikmat tu still ada dekat orang tu pun dia tak kisah. Maka hasad seperti ini adalah lebih baik daripada hasad yang pertama dan yang kedua tadi. Dan kemudian hasad yang keempat, yang mana dinamakan sebagai ghibtah. Nampak daripada segi zahirnya dia tak suka, dia tak puas hati dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain, iaitu ghibtah ni. Dipanggil hasad ataupun ghibtah. Dia tak suka, dia rasa dia tak puas hati kalau orang lain dapat perkara tersebut, tapi dia tak ada nak harap nikmat itu ditarik daripada orang tersebut. Dia hanya nak dapat apa yang orang lain dapat. Dan ini hasad orang mukmin. Orang mukmin boleh nak berhasad seperti ini. Al-mu'min la yahsud lakinahu yaghbid. Pada hakikatnya tidak dinamakan hasad, tapi dinamakan ghibtah. La ilaha illallah. Naam. Sebagai contoh, dia nampak satu orang tu hafal Al-Quran. Dia nampak orang tu dapat hafal Al-Quran dan mudah untuk menghafal Al-Quran. Jadi dia tak puas hati. Kenapa orang tu hafal Quran senang, aku hafal Quran susah? Kalau boleh, dia nak hafal Quran senang macam mana orang lain pun hafal Quran senang. Tapi dia tak ada mengharap supaya orang tu lupa Quran ke, orang tu tak boleh nak hafal Quran ke, dan sebagainya. Cuma seperti mana orang tu diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, dia juga nak diberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Wahakadha. Jadi dia rasa tak puas hati sebab orang tu hafal Quran dulu tu, hanya sebab orang tu dapat dulu. Dia tak ada nak mengharap nikmat, iaitu nikmat tu diangkat daripada orang tersebut. Cumanya seperti mana orang tu dipermudahkan untuk menghafal Al-Quran, dia pun nak dipermudahkan daripada hafal Al-Quran. Dan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam perkara-perkara seperti ini hendaklah kita berebut-rebut, berlumba-lumba. Ya, ini dalam perkara-perkara yang baik kita perlu berlumba-lumba. Dan ini yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, ini sebahagian daripada fakir, daripada sahabat-sahabat Nabi SAW yang mungkin kekurangan daripada segi harta benda dunia. Maka mereka komplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ini orang-orang yang kaya di kalangan kami ini telah banyak keuntungan daripada pahala-pahalanya, daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kami solat, kami puasa, kami berjihad, mereka juga melakukan yang sama. Tapi bila mereka melakukan sedekah dan mengeluarkan zakat, kami tak dapat melakukan seperti yang mana mereka lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ini zikir-zikir untuk dibacakan agar supaya pahala mereka itu dapat melebihi daripada orang-orang yang mempunyai harta untuk bersedekah dan berinfak. Kemudian tak lama kemudian sahabat-sahabat yang awal tadi datang mengadu balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat-sahabat kami yang mempunyai harta benda dunia, mereka dapat tahu tentang zikir yang kamu ajarkan, mereka juga melakukan perkara yang sama. Jadi bagaimana mungkin kami nak dapat melawan daripada amalan-amalan mereka ataupun pahala-pahala mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Walhasil, yakni berlumba-lumba dalam perkara kebaikan, berlumba-lumba siapa yang dapat hafal Quran lebih, berlumba-lumba siapa yang dapat mengamalkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlumba-lumba untuk mendatangkan manfaat kepada manusia. Itu yang dikehendaki. Walaupun sifat asal manusia ini memang mereka suka untuk mendahului daripada yang lain, suka untuk
yakni mendapat diketahui ataupun tamayuz, yakni mempunyai sifat-sifat yang outstanding berbanding orang lain. Akan tetapi daripada segi kalau nak yakni menjadi outstanding daripada segi amal ibadah, menjadi outstanding dalam sifat-sifat yang mulia, maka itu dianjurkan. Adapun daripada perkara-perkara yang buruk ataupun daripada 3 perkara ataupun hasad yang disebutkan, level pertama, kedua dan ketiga, itu perlu untuk kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima daripada amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat penghujung daripada bulan Rabiul Awal ini, Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang buruk. Moga-moga dengan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga-moga dengan kesungguhan kita untuk menghidupkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita ini dibersihkan daripada segala sifat-sifat yang buruk dan dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia yang diamalkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-khutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla shar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.